Wanita tu terus berjalan je. Ketika wanita tu melangkah, Aznan nampak rambut dengan pakaian wanita tu basah lencun. Air menitik-nitik dari pakaian dan rambut dia. Aznan terus kejar, tapi sepantas mana Aznan melangkah, sepantas itu jugalah wanita tersebut tinggalkan dia hinggalah sampai ke hujung kolam renang dan wanita tu terus terjun ke dalam kolam. Aznan terus berlari mendapatkan wanita tersebut. Risau wanita tu lemas. Kalau lemas teruklah dia kena marah nanti. Silap-silap boleh kena buang kerja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, hari ni saya akan kongsikan 5 kisah seram dari kisah seorang pengawal keselamatan yang tak percaya tentang kewujudan hantu-hantu ni, hinggalah kisah peserta kem Bina Semangat yang dipermainkan oleh puaka dalam kem tersebut. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Okey, ini dia 5 random shoutout pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random shoutout pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kisah pertama ni terjadi kepada Aznan. Aznan ni memang tak pernah percaya pada hantu. Kalau sesiapa cerita tentang hantu dekat dia, mesti Aznan akan ketawa. Bagi Aznan, orang yang percaya pada hantu adalah orang yang tak waras. Orang yang waras takkan percaya pada hantu. Jadi kalau orang tu percayakan hantu, maknanya otaknya dah tak berapa waras. Bekerja sebagai pengawal keselamatan membuatkan Aznan selalu dengar cerita-cerita hantu dari kawan-kawan dia. Ada yang cerita diganggu hantu pocong, terdengar bunyi hilang pontianak, bilik pengawal diketuk-ketuk dan bermacam-macam lagi. Pernah juga kawan Aznan cerita dia diekori oleh bunyi tapak kaki masa meronda. Dari tempat kerja, dia diekori pula hingga ke rumah, sampaikan anak kecil dia menangis sepanjang malam dan menjerit-jerit macam disergah sesuatu yang menakutkan. Setiap kali dengar kisah-kisah tu, Aznan akan ketawa terbahak-bahak. Korang ni memang dah tak waras. Semua tu karut lah. Awal tahun 2010, Aznan pindah tempat kerja di sebuah hotel dekat Kuala Lumpur. Hotel besar dan agak terkenal, baru dibina. Macam tempat-tempat kerja dia sebelum ni, Aznan dinasihatkan supaya berhati-hati bila kerja shift malam, sebab dekat hotel tu boleh dikatakan berantu jugalah. Salah satu tempat yang keras adalah bilik loker tempat pengawal keselamatan simpan barang-barang dekat lower ground, dekat tingkat paling bawah lah. Kata pengawal yang dah lama kerja dekat situ, dah beberapa kali mereka terserempak dengan pocong dekat bilik tu. Bila buka je lampu, pocong tu tengah berdiri betul-betul depan pintu. Pernah juga ada pengawal lain nampak pocong tersebut terbaring atas lantai. Satu lagi tempat keras ialah sekitar tingkat paling atas. Kononnya dekat situ pernah berlaku kejadian bunuh diri. Penghuni terjun dari balkoni. Selalunya pengawal yang ronda dekat kawasan tu akan rasa diri mereka diekori dan terasa meremang je sepanjang jalan dekat situ. Penghuni bilik-bilik dekat tingkat tu juga
dah ramai yang mengadu pernah terserempak dengan jelmaan seseorang tercegat dekat balkoni. Tapi bila mereka menghampirinya, tak ada sesiapa pun dekat situ. Ada yang mengadu, tiba-tiba terasa macam ada seseorang baring dekat sebelah mereka. Pernah juga pekerja hotel terima aduan seorang penghuni hotel lari tinggalkan bilik pada awal pagi sebab tak dapat tidur sepanjang malam dekat situ. Baru je nak lelap mata, dia akan terdengar bunyi suara orang menangis dekat balkoni. Sudahlah, tak payah ceritalah pada aku. Mengarut je semua tu. Aku ni dah 10 tahun jadi jaga. Seekor hantu pun aku tak pernah jumpa. Kerja semalam macam korang juga. Apasal tak pernah jumpa hantu? Korang tahu tak kenapa? Tahu? Kenapa? Sebab otak aku ni waras lagi. Keangkuhan Aznan tu semakin hari semakin menjadi-jadi sebab lepas kerja hampir sebulan, seekor hantu pun dia tak pernah jumpa. Semakin sombonglah si Azman tu. Kawan-kawan yang lain cuba nasihatkan dia supaya jaga mulut. Aznan ketawakan je. Akhirnya ramai yang malas nak layan Aznan tu. Mereka biarkan je Aznan meronda dekat tempat-tempat yang dianggap keras dan pernah terserempak dengan jelmaan-jelmaan menakutkan tu. Aznan terus bermulut celupar hinggalah pada satu malam sekitar awal tahun 2011. Malam tu Aznan dan Hafiz ditugaskan oleh penyelia dia, Encik Badrul, untuk ronda dari tingkat 1 ke atas, termasuklah penghujung tingkat paling atas dan kolam renang. Mereka buat rondaan pukul 1 pagi, keadaan terkawal. Sekitar pukul 3 pagi sekali lagi kena meronda, tapi Aznan kena meronda seorang diri sebab Hafiz tiba-tiba je kurang sihat. Jadi Hafiz berehat dekat sofa lobi. Setelah tinjau tingkat demi tingkat, Aznan pergi ke tingkat 2. Tingkat 2 tu lengang, live band dengan karaoke dah habis. Ketika berjalan dekat lorong kecil menuju ke kolam renang, tiba-tiba Aznan terdengar macam bunyi orang tengah berenang atau mungkin tengah main dengan air. Ish, bahaya ni. Mana boleh berenang waktu macam ni? Kalau jadi apa-apa, siapa nak tanggung jawab? Aznan percepatkan langkah. Dia nak tengok siapa yang berani sangat berenang pagi-pagi buta macam ni. Sedangkan kolam renang dah tutup pukul 8 malam tadi dan lampu-lampu dekat sekitarnya dah dipadamkan. Langkah Aznan semakin pantas. Tapi anehnya, bila sampai dekat kolam renang, bunyi orang berenang tu serta-merta hilang. Cahaya sama-sama dari lampu hotel menunjukkan air kolam tu tenang je, tak berkucak langsung. Tadi aku dengar orang berenang, takkan tiba-tiba berhenti? Lepas dah perhati keliling kawasan, Aznan buat keputusan untuk beredar ke tempat lain. Tapi baru je dia nak tinggalkan kawasan kolam renang tu, Aznan perasan ada seseorang tengah duduk dekat kerusi paling hujung sekali, berhampiran tembok. Tempat tu agak gelap, ada payung pula tu. Lampu dekat sekitarnya dah dipadamkan, menyebabkan Aznan hanya nampak susuk tubuh orang tu je, gelap dan hitam. Aznan terus berjalan menghampiri orang tu sambil membebel. Apa salah kau mandi seorang waktu macam ni? Bila dah sampai dekat tempat orang tu, Aznan perasan seorang perempuan tengah duduk dekat kerusi tu. Aznan terus bersuara, Cak Dik, pengunjung tak dibenarkan mandi waktu macam ni. Kawasan kolam renang dah tutup pukul 8 malam tadi. Namun wanita berambut separas pinggang, berpakaian warna gelap dan membelakangi Aznan tu hanya diamkan diri, tundukkan muka dan menangis teresak-esak. Lah, menangis pula. Kenapa Didik? Tak ada jawapan, hanya kedengaran suara tangis je. Aznan makin bingung. Dah lah mandi pagi-pagi buta macam ni, menangis pula tu. Bila dia tanya, diam pula. Aznan bersuara lagi, Dik, awak tak dibenarkan mandi waktu macam ni. Satu lagi, kenapa menangis? Cuba bagi tahu saya. Tak ada jawapan juga. Aznan mendekati perempuan tu. Namun belum sempat Aznan duduk dekat sebelah, tiba-tiba wanita tu bangun dan berlalu pergi, berjalan membelakangi Aznan. Aznan terus panggil, Dek, nak pergi mana tu?
Wanita tu terus berjalan je. Ketika wanita tu melangkah, Aznan nampak rambut dengan pakaian wanita tu basah lencun. Air menitik-nitik dari pakaian dan rambut dia. Aznan terus kejar, tapi sepantas mana Aznan melangkah, sepantas itu jugalah wanita tersebut tinggalkan dia, hinggalah sampai ke hujung kolam renang dan wanita tu terus terjun ke dalam kolam. Aznan terus berlari mendapatkan wanita tersebut. Risau wanita tu lemas. Kalau lemas teruklah dia kena marah nanti. Silap-silap boleh kena buang kerja. Tanpa berlengah, Aznan terus campakkan dompet, walkie-talkie dan telefon ke lantai, lalu terjun ke dalam kolam untuk selamatkan wanita tersebut yang tengah terkapai-kapai dalam air. Tapi belum sempat Aznan capai tangan wanita tu, tiba-tiba wanita tu tenggelam. Aznan segera menyelam. Anehnya, wanita tu dah tak ada. Aznan ambil nafas semula dekat permukaan dan menyelam kembali sambil tangannya menggagau-gagau dalam air ke sana kemari. Setelah menyelam dan cari dekat sekitar tempat wanita tersebut terjun, tak ada apa yang dia jumpa. Aznan mula panik. 5-6 kali dia menyelam, tak jumpa-jumpa juga wanita tu. Dia naik dan amati hingga ke dasar kolam. Dia pandang betul-betul, kosong. Wanita tu memang dah tak ada. Nak suluh, dia tak bawa lampu suluh pula. Lampu suluh dekat Hafiz. Tanpa melengah lagi, Aznan hubungi pengawal-pengawal lain guna walkie-talkie. Kemudian berlari untuk panggil pekerja hotel minta tolong. Nasib baik, kebetulan masa berlari dekat lorong kecil menuju ke lobi, dia terserempak dengan Hafiz. "Fiz, cepat Fiz, ada perempuan lemas dekat dalam kolam tu." Mereka berdua bergegas ke kolam. Bila sampai dekat sana, Aznan suruh Hafiz suluh ke tempat wanita tadi lemas. Namun anehnya, kelibat wanita tu langsung tak kelihatan, sedangkan permukaan air tu masih berkocak-kocak lagi. Aznan cari pula dekat kursi-kursi rehat yang diletakkan dekat sekitar kolam. Kosong juga. Aznan bersuara, "Mana pula perempuan yang pergi? Tadi aku nampak dia tenggelam dekat sini." "Hafiz, kau tunggu sini. Aku nak minta diorang buka semua lampu dekat kawasan ni. Sambil tu aku nak minta kawan-kawan kita tolong." Aznan terus tinggalkan Hafiz sendirian dekat pinggir kolam tu. Masa bergegas menuju ke lobi, Aznan sekali lagi hubungi pengawal-pengawal keselamatan lain guna walkie-talkie. Kemudian, bila sampai dekat lobi, Aznan segera bagi tahu pekerja-pekerja tentang kejadian tersebut. Segala yang berlaku dia ceritakan secara ringkas dan setelah tu minta mereka buat sesuatu untuk selesaikan masalah tu. Lepas buat aduan, tergopoh gapah Aznan berlari semula ke kolam renang. Tapi bila sampai dekat sana, kolam renang tu kosong. Hafiz tak ada dekat situ. Alamak, mana pula budak ni pergi? Pergi panggil kawan-kawan kot. Kemudian Aznan berjalan dekat pinggir kolam sambil perhati ke dasar kolam. Kosong juga. Tak ada langsung kelibat tubuh wanita tadi. Masa berseorangan dekat situ, tak semena-mena satu perasaan seram mula menyelubungi diri dia. Tubuh Aznan terasa sejuk dan mula meremang. Dia terasa macam tengah diperhatikan seseorang yang tengah duduk dekat kerusi tu. Namun bila dia toleh, ternyata kerusi tu kosong. Mana ada hantu. Mengarut je semua tu. Aznan terus perhati kawasan sekitar nak cari Hafiz. Entah ke mana Hafiz pergi. Masa terus berlalu. 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4, 5 minit. Masih tak ada seorang pengawal pun yang datang. Suasana terasa sunyi. Lepas dekat 10 minit, barulah mereka datang dengan 2-3 orang pekerja hotel. Sebaik ternampak je mereka datang, Aznan segera panggil supaya cepat datang ke arahnya. Tapi pelik, pekerja-pekerja tersebut hanya melangkah macam biasa je. Tak ada langsung tanda-tanda menunjukkan mereka dalam keadaan kecemasan atau terkejut. Mereka hanya berjalan sambil berbual-bual. Malah ada yang tersenyum ke arah Aznan. Hafiz berjalan depan sekali. "Woi, cepat sikit." Sebaik sampai dekat tempat dia berdiri, para pengawal dan pekerja hotel tu bukannya terus suluh sekitar kolam renang. Sebaliknya suruh Aznan duduk dan bertenang. Badrul bersuara, "Sekarang kau cerita pada kami apa yang terjadi dari mula sampai habis." Aznan terus tunjuk tempat dia nampak wanita tadi duduk dan lemas. Suaranya tergagap-gagap. Sebaik habis bercerita, Badrul pula bersuara, "Nan, kalau kau nak tahu, malam ni kau dah kena main dengan benda tu." Menurut Badrul, kawasan kolam ni adalah salah satu tempat yang paling ditakuti dekat hotel ni. Dah banyak kali orang nampak ada perempuan menangis sorang-sorang waktu malam dan awal pagi macam ni. Sebelum ni ada orang yang pergi dekat perempuan tu, tapi bila nampak keadaannya lain macam, mereka terus cabut. Ada juga yang nampak perempuan tu berdiri dan melayang ke kolam, kemudian terus hilang.
Cuma malam ni je lain sikit, sebab dia tahu Aznan ni berani. Satu lagi Aznan cakap, Hafiz ada bantu dia cari perempuan tadi. Sebenarnya lepas buat rondaan pukul 1 pagi tadi, Hafiz lepak dekat bilik kawalan sebab badan dia tak berapa sihat. Hafiz sendiri terkejut bila Aznan bagi tahu pekerja hotel dan maklumkan melalui walkie-talkie bahawa Hafiz ada bantu Aznan dekat kolam renang tadi. Aznan tergamam dan bersuara, betul ke ni bos? Betul. Kalau tak percaya kau tanya Hafiz. Hafiz, macam mana? Betul ke kau tak bantu aku tadi? Betul, takkan aku nak tipu kau pula. Mula-mula memang aku lepak dekat lobi, tapi lepas tu aku berehat dalam bilik kawalan. Kepala aku pening, rasa macam nak demam. Encik Badrul sendiri tengok aku berehat dalam bilik kawalan. Kalau bukan Hafiz, siapa pula yang bantu dia tadi? Menurut Encik Badrul, dekat sini dulu ada seorang perempuan mati bunuh diri. Lepas itulah orang selalu nampak dia duduk menangis dekat kerusi hujung sana dengan pakaian dan badan yang basah lenjun. Mereka memang nak bagi tahu Aznan tentang benda ni, tapi bila tengok Aznan ni berlagak sangat, cakap siapa yang percaya pada hantu dan benda-benda misteri macam ni adalah orang yang otaknya tak waras, jadi mereka diamkan je. Sebelum kembali ke tempat bertugas masing-masing, mereka pergi dekat kerusi wanita tu duduk. Dekat atas lantai kelihatan jejeran air yang masih baru lagi, bermula dari kerusi hingga ke tepi kolam tempat dia terjun dan terus gaib. Jejeran air tu petanda ia baru je berlaku. Lepas kejadian tu, Aznan demam seminggu dan mulai hari tu dia tergolong dalam kumpulan orang yang dulu dia ejek sebagai tak waras. Akhirnya lepas beberapa bulan kejadian tu, Aznan letak jawatan dan cari rezeki dekat tempat lain pula. Tempat kerja dia sekarang pun lebih kurang sama juga. Cuma bezanya Aznan dah tak belagak dan celupa lagi. Dinding depan ofis tempat Ghazali kerja ni dibuat daripada cermin gelap, tapi taklah hitam 100%. Kalau dipandang dari luar ofis akan nampak diri kita. Susah sikit nak nampak ke dalam, kena tengok betul-betul baru nampak dekat dalam ni. Ofis dia terletak dekat deretan shop lot 4 tingkat. Dekat depan ofis ni merupakan jalan alternatif ke sebuah mall terkenal dekat Lembah Kelang ni. Ada stesen komuter, bas dan teksi. Ghazali dan beberapa orang kawan lain suka lepak dekat ruangan reception tu waktu rehat. Ghazali pelik bila ada orang pandang cermin gelap ofis untuk bercermin, kemudian tak semena-mena lari. Mungkin mereka perasan ada orang dalam ofis tu agaknya. Orang pertama yang perasan ada orang lari bila tengok dinding cermin gelap bukan Ghazali. Dia pun tahu lepas diberitahu oleh kawan-kawan lain. Sejak tu mereka selalu perhati gelagat orang bercermin pada dinding ofis tu. Sebenarnya bukan sekali mereka yang bercermin tu tiba-tiba lari. Ghazali ingat mungkin mereka takut tertinggal komuter, teksi atau bas. Mungkin lah kalau mereka yang pandang dinding cermin ofis tu datang dari arah mall dan menghala ke arah stesen komuter tu, mungkin mereka nak cepat lah. Tapi kalau yang datang dari arah stesen komuter pula, macam mana? Takkanlah mereka takut tertinggal komuter pula. Satu hari tu ada 2 orang perempuan, student rasanya, lalu sambil pandang dinding cermin dan betulkan tudung. Tak semena-mena mereka lari ke arah mall macam ketakutan. Esoknya Ghazali dan kawan-kawan lepak lagi dekat ruangan reception tu. Sepanjang perhatian mereka hari tu, ada 4 orang yang pandang ke arah dinding cermin ofis tu. Mereka pandang, terkejut dan tergesa-gesa pergi. Lepas tu agak lama jugalah Ghazali tak lepak dekat ruangan reception tu. Lebih 2 bulan. Lepas 2 bulan tu, kejadian orang ramai yang lalu lalang depan ofis dan tiba-tiba lari tu berulang kembali. Pelik juga sebab menurut kawan-kawan Ghazali, sepanjang 2 bulan sebelum ni, mereka yang pandang ke dinding cermin tu tak lari macam sebelum ni. Satu hari sekitar pukul 1.30 petang, ada seorang wanita, warga Iran rasanya, lalu dan pandang ke arah dinding cermin ofis. Tiba-tiba dia menjerit dan terus rebah. Dia terus pingsan. Ghazali dan beberapa orang kawan yang perhatikan dia dari tadi terus meluru keluar daripada ofis. Kemudian mereka telefon ambulan. Tak tahu apa cerita wanita tu selanjutnya, sebab walaupun dah sedar masa ambulans sampai, dia tak cakap apa-apa. Mungkin dia masih terkejut lagi.
Lagipun tak ada seorang pun dari mereka yang teman masa bawa dia ke hospital. Kalau orang yang melintas dan bercermin pada dinding cermin office tu, itu biasa. Kalau orang yang melintas dan bercermin tu tiba-tiba lari, itu pun biasa juga. Tapi kalau orang yang perhati cermin tu tiba-tiba pengsan, mungkin ada yang tak kena dan mungkin ada sesuatu pada cermin tu. Satu hari tu, masa Ghazali tengah duduk dengan beberapa orang dekat ruangan reception tu lah, ada seorang perempuan Arab tiba-tiba menjerit-jerit lepas pandang dinding cermin office tu. Ghazali terus keluar dan tanya pada perempuan tu dan kawan-kawannya dalam bahasa Inggeris. "Ma fahim tu," kata perempuan Arab tu. "Ma fahim tu" bermaksud saya tak faham. Ghazali bukan pandai sangat bahasa Arab. Yang asas-asas boleh lah. Ghazali cuba berbahasa Arab. Tiba-tiba seorang lelaki, mungkin bapa dia, terus peluk Ghazali. Dia terus berbahasa Arab dan cuba terangkan apa yang perempuan tadi nampak. Dari ceritanya, Ghazali dah tahu kenapa perempuan tu terjerit-jerit. Dia ada sebut Ash'abah dan Syahar. Ghazali terkejut. Tak lama kemudian, mereka melangkah menuju ke arah mall yang juga menempatkan apartmen berkonsepkan studio. Kebanyakan penghuninya adalah warga Timur Tengah. Apa makna Ash'abah dan Syahar tu? Dua perkataan tu lebih kurang bermaksud hantu dan rambut. Bukan semua perkataan Arab Ghazali tahu, tapi perkataan Ash'abah tu betul-betul mengejutkan dia. Ini bermakna perempuan Arab yang menjerit tu ternampak hantu yang berambut panjang. Semua staf terkejut bila Ghazali ceritakan apa yang sekumpulan orang Arab tadi terangkan pada dia. Kawan Ghazali kata mungkin perempuan Arab tu saja buat cerita kot. Sebab bila ditanya pada pengawal keselamatan berbangsa Nepal yang bertugas malam, tak pernah sekalipun dia diganggu hantu. Kata pengawal keselamatan tu, kalau ofis ni berhantu, dah lama dia cari kerja lain. Samalah dengan guard yang bertugas waktu siang. Dia tak pernah terserempak pun dengan hantu dekat ofis ni. Lepas kejadian tu, Ghazali tak melepak lagi dekat ruang reception tu. Mereka habiskan masa rehat selama sejam tu dekat kedai makan. Selama 2 minggu tu, tak pula Ghazali dengar ada orang yang lalu lalang depan ofis tu tiba-tiba lari, menjerit atau pingsan. Satu hari, Ghazali lepak kejap dekat ruang reception tu. Saja duduk kejap dekat situ dengan kawan-kawan lepas makan tengah hari, ada seorang lelaki separuh umur melintas ofis. Kemudian dia tengok nama dan alamat yang ada dekat plug sebelah kiri pintu ofis tu. Dia tercegat dekat situ dan merenung ke arah Ghazali dekat dalam. Pakcik ni boleh nampak aku dari luar ke? Kemudian dia tekan loceng pintu. "Ini office lawyer ke?" tanya dia. Rupa-rupanya pakcik tu cari office lawyer lah. 2 orang kawan Ghazali layanlah lelaki tu. Lepas ucapkan terima kasih, pakcik tu tak terus balik tau. Sebaliknya, dia kata masa dia tengah meninjau office ni tadi, dia ternampak ada seorang berdiri dekat belakang Ghazali. Orang tu berpakaian serba putih, wajahnya menakutkan, berambut panjang dan tengah peluk Ghazali. Berderau darah Ghazali. "Jangan main-main bang," kata Ghazali. Lelaki tu kata dia tak bohong, dia serius. Mereka semua terkedung, masing-masing terpinga-pinga sambil pandang Ghazali. Kemudian lelaki tu minta diri. Patutlah Ghazali tak dengar cerita orang yang tiba-tiba lari, terjerit-jerit atau pingsan bila pandang dinding ofis masa dia dihantar bertugas selama 2 bulan dekat Pahang. Bila Ghazali tanya kawan-kawan lain, mereka sahkan memang tak ada kejadian tu selama Ghazali tak ada dekat ofis tu. Memang tak sangka rupa-rupanya selama ni Ghazali lah penyebab semuanya ni. Staff office pun sebenarnya baru perasan tentang hal ni. Tapi kenapa orang tu peluk Ghazali? Yang paling utama, kenapa dia pilih Ghazali? Sampai sekarang Ghazali masih tak tahu jawapannya. Dia pun dah tak berani melepak dekat ruangan reception tu lagi. Zamir bersandar di kerusi, matanya merenung ke majalah. Tingkap dibiarkan terbuka untuk rasa suasana malam yang sunyi sepi. Langit kelihatan bermalam-malam tanpa bintang sebutir pun. Mungkin ini kesannya kalau hujan sepanjang hari. Tak ada sesiapa dalam bilik hostel ni. Ramli entah ke mana. Mungkin tengah lepak dekat kedai kopi dekat luar kawasan kolej mereka. Kemudian Zamir bangun dan bergerak ke arah tingkap. Dia pandang ke arah jalan raya. Tak macam malam-malam yang sebelumnya. Malam ni kenderaan agak kurang.
Tiba-tiba pandangannya tertumpu ke arah sebuah bas berwarna biru putih yang bergerak perlahan, dan ketika itu juga dia teringat apa yang terjadi pada bapa saudaranya bernama Husin dan kawan sekerjanya Mahmud lebih kurang 17 tahun lepas dekat kampungnya di utara tanah air. Husin seorang pemandu bas dan Mahmud pula konduktornya atau dulu dipanggil kolek bas oleh penduduk setempat. Setiap hari mereka akan lalu jalan yang sama dari bandar Sungai Petani melalui kampung-kampung kecil, dan perhentian terakhir mereka adalah Pekan Tikam Batu. Masa tu jalan-jalan kampung masih kelam. Kenderaan yang lalu pada waktu malam pun amat kurang. Suasana sangat sunyi. Ditambah pula angin yang bertiup menjadikan suasana bertambah dingin walaupun bas henti-henti tu tak ada aircon. Husin yang pandu bas asyik layan lagu dandut dekat radio yang kadang-kala tenggelam sebab bunyi bas tu terlalu kuat. Mahmud pula bersandar dekat tepi Husin sambil kira duit tiket. Sesekali hatinya terdetik juga rasa hairan sebab malam ni langsung tak ada penumpang. Hatinya nak pulang segera memandangkan jam dah dekat pukul 10 malam dan ini adalah perjalanan terakhir mereka. Mahmud pernah dengar khabar angin mengatakan orang kampung takut keluar malam disebabkan berhampiran dengan tikam batu tu telah dibuka sebuah kilang keranda. Kononnya sejak kilang keranda tu dibuka, ramai yang terserempak dengan makhluk menyeramkan dekat situ. Tiba-tiba Mahmud terasa seram. Entah kenapa jantungnya berdebar-debar macam ada yang tak kena. Ish, kenapa pula ni, katanya. Matanya melia pandang keluar tingkap bas dan namun nampak gelap je. Mahmud bersuara, "Sin, hang ada dengar tak kisah orang duk jumpa hantu sejak ada kilang keranda tu?" "Hang ni percaya sangatlah cerita orang. Mengarutlah. Kita ni duk bawa bas dan nak masuk 20 tahun, tak pernah nampak apa pun." Mahmud hanya terdiam. Hasratnya nak bertanya lagi, terus berbantut bila dengar jawapan dari Husin macam tu. Sebaik saja mereka masuk kawasan kampung Bukit Kecil, Husin perlahankan bas dan berhenti. Ada seorang perempuan melambai-lambai tahan bas. Perempuan tu berbaju kurung warna kuning air, berambut panjang separas lengan. Rambutnya tak diikat, dibiarkannya ditiup angin. Perempuan tu naik bas tanpa pandang ke arah Husin dan Mahmud tu. Kedua-dua mereka saling berpandangan tengok perempuan tu berjalan terus menuju ke tempat duduk paling belakang sekali. Kemudian buka tingkap sampai habis. "Hampir tanya dia nak turun mana?" kata Husin. Mahmud pun menuju ke arah perempuan tu yang tengah pandang keluar tingkap. Pandangannya kosong. Angin yang masuk membuatkan rambutnya terbuai-buai hingga menutupi wajahnya. Jarinya yang runcing pula pegang kerusi depan dengan kemas. Seingat Mahmud lah, dia tak pernah nampak perempuan ni. "Tambang cik, nak pergi mana ya?" kata Mahmud. Tapi perempuan tu tak ada reaksi langsung. Dia tetap pandang keluar. "Nak turun dekat mana ni cik?" tanya Mahmud. Tapi tetap tak diendahkan. Hati Mahmud mula geram. Dia berpaling dan terus menuju ke depan. Kakinya dihentak kasar dengan rengusan tak puas hati. Sesekali dia toleh ke arah perempuan tu, namun dia tak sama. Perempuan berusia lingkungan 30-an tu tetap duduk kaku macam patung sambil pandang keluar tingkap. Gila kot, aku tanya tambang pun dia tak bagi. Aku tanya nak turun mana, dia tak jawab. Biarlah dekat dia Mot, kejap lagi kita tengok dia turun dekat mana. Masa tu bas dah melewati simpang nak menuju ke Batu Lintang dan Simpo. Husin belok ke arah Simpo untuk menuju ke Pekan Tikam Batu. Mahmud pula duduk dekat kerusi paling depan. Sesekali dia pandang ke belakang nak tengok gelagak perempuan tu yang tak berubah dari tadi, tegak je. Tiba-tiba, sebaik saja mereka menghampiri kilang keranda, terdengar bunyi loceng bas. Perempuan tu berdiri tegak, namun matanya masih pandang keluar. Husin segera berhentikan bas. Mereka berdua saling berpandangan. Kenapa pula dia nak turun dekat kilang keranda ni? Husin mula resah bila tengok perempuan tu pegang tingkap dengan kemas. Kemudian pandang ke arah mereka berdua dengan senyuman yang amat menyeramkan. Sekelip mata, badan perempuan tu macam bersatu dengan angin jadi bayang nipis yang berwarna putih dan melayang keluar sepantas kilat ikut tingkap sambil ketawa yang menyeramkan. Mahmud terus terpaku. Jarinya terketar-ketar tunjuk ke arah perempuan tu. Husin, ya, aku nampak.
Tanpa berlengah lagi, Husin terus pecut. Mahmud pula terduduk kat kerusi dengan nafas yang turun naik tak keruan. Malam tu, mereka tak guna jalan tu semula untuk pulang ke stesen bas dekat Sungai Petani. Mereka lebih rela ikut jalan jauh asalkan tak lalu lagi depan kilang keranda tu. Mungkin anda pernah dengar kisah tentang sesuatu objek bergerak atau berbunyi dengan sendirinya kan? Atau mungkin juga ada pengalaman anda sendiri. Baru-baru ni Rahim, ayah dia dan 3 orang abangnya melawat rumah yang satu ketika dulu didiami oleh nenek saudara mereka iaitu Nek Embun. Rumah tu terbiar dekat 3 tahun lepas Nek Embun tak lagi tinggal dekat situ. Dekat luar penuh dengan semak samun, dalamnya pula habuk sana sini. Mereka berlima bersih ala kadar je bahagian luar rumah tu, tebas lalang dan potong rumput. Ayah kata minggu depan mereka akan datang lagi untuk bersihkan kawasan halaman yang tak habis mereka bersihkan hari tu. Masa bersihkan kawasan luar rumah, Rahim tengok ayahnya terdiam, macam tengah pasang telinga dengar sesuatu dari arah dalam rumah. Rahim tegur ayah dia. Ayah dia hanya buat isyarat supaya senyap. Kemudian merapati ke dinding bahagian luar bilik nenek saudara mereka tu. Ayahnya kedupkan dahi. Mereka adik-beradik hanya tengok je kelakuan ayah. Kemudian ayah melambai tangan panggil supaya mereka datang dekat dia. Sekali lagi ayah buat isyarat senyap. Kuduk-kuduk, 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 kuduk-kuduk. Mereka semua saling berpandangan sesama sendiri. Bunyi mesin jahit, kata ayah. Siapa yang menjahit? Mana ada siapa dalam rumah? Mereka terus pasang telinga nak dengar semula bunyi mesin jahit tadi. Namun bunyi tu dah tak kedengaran lagi. Kemudian ayah arahkan mereka sambung semula bersihkan halaman rumah. Bila dah selesai bahagian luar, mereka berlima mula bersihkan bahagian dalam rumah pula. Pada mulanya Rahim tak nak masuk sebab dengar mesin jahit itu tadi berbunyi sendiri tadi kan. Tapi apakan daya, disebabkan ayah dan abang-abangnya semua setuju untuk masuk ke dalam rumah, terpaksalah dia ikut sama. Takkan nak tinggal kat luar rumah seorang-seorang. Rahim tak berani bersihkan sesuatu tempat dalam rumah tu tanpa ditemani oleh abang-abang atau ayahnya. Dia ikut je ke mana abang Longnya pergi. Kalau dia bersihkan lemari, Rahim pun bersihkan almari yang sama juga. Kemudian dia bersihkan kawasan almari lama dekat bahagian penjuru ruang tengah, sebab dekat situ abang Ngah ada. Lepas tu dia tolong abang Cik bersihkan bilik tamu pula. Masa melintas bilik Nek Embun, Rahim perasan ada seseorang tengah duduk depan mesin jahit. Dia tergamam, kemudian melambai tangan ke arah abang-abang dan ayahnya supaya segera datang. Rahim buat isyarat supaya mereka bergerak dengan perlahan-lahan supaya tak ganggu orang yang tengah duduk menghadap mesin jahit tu. Susuk tubuh orang yang duduk depan mesin jahit membelakangi mereka tu saling tak tumpah macam Nek Embun. Dia hanya duduk dekat situ tanpa buat apa-apa. Yang hairannya, sejak bila Nenek Embun datang dan masuk dalam bilik dia? Kenapa mereka tak nampak masa bersihkan halaman rumah tadi? Atau memang dia dah datang dulu sebelum mereka sampai? Masa mereka berlima tengah perhatikan susuk tubuh tadi, tiba-tiba pintu bilik tertutup. Mereka semua terkejut. Mungkin Nek Embun tahu yang mereka tengah perhatikan dia. Ayah tolak semula daun pintu, tapi Nek Embun dah tak ada depan mesin jahit tadi. Ayah dan abang-abang Rahim terus masuk dalam bilik Nek Embun. Rahim hanya tunggu depan pintu bilik je. Walaupun Nek Embun tak ada dekat situ, mereka semua tak heran pun. Mungkin dia dah keluar ke bawah rumah. Sebenarnya dari bilik Nek Embun yang ada tangga untuk terus turun ke bawah rumah. Disebabkan dah nak masuk waktu maghrib, ayah suruh mereka tutup semua tingkap dan pintu untuk pulang ke rumah. Setelah semuanya selesai, mereka pun tinggalkan rumah Nek Embun ni yang berusia hampir sama dengan umurnya, lebih kurang 90 tahun lebih. Ketika kereta ayah tinggalkan halaman rumah untuk belok ke jalan besar, tiba-tiba Abang Long beristighfar. Tanpa berkata, Abang Long tunjuk ke arah rumah Nek Embun. Nun, dekat sana Nek Embun tengah perhatikan mereka dari tingkap bilik yang menempatkan mesin jahit tu. Ayah tak hirau langsung. Dia terus mandu tinggalkan halaman rumah tersebut. Mereka semua dah pastikan tak ada pintu atau tingkap yang terbuka sebelum tinggalkan rumah tadi. Macam mana tingkap tu boleh terbuka? Siapa yang berdiri dekat tingkap bilik Nek Embun tu sebenarnya? Siapa pula yang duduk menghadap depan mesin jahit yang mereka nampak tadi? Memanglah
nampak macam naik embun, tapi mereka tahu orang tu bukan naik embun sebab nenek saudara mereka tu sebenarnya dah meninggal dunia 3 tahun lepas. Pertengahan tahun 2010, Syam pergi kursus bina semangat dekat sebuah pusat latihan di sebuah negeri dekat pantai barat semenanjung Malaysia. Hampir 100 orang lagi kaki tangan syarikat mereka dari seluruh negara turut diarahkan sertai kursus tersebut. Dah tentu Syam tak kenal sebahagian besar daripada mereka. Dekat sana, mereka dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan ditempatkan di blok dom yang berbeza. Entah macam mana disebabkan Syam agak terkenal di kalangan semua kaki tangan tu, dia dipilih untuk jadi ketua dalam kursus ni. Terkenal yang Syam maksudkan tu bukan sebab dia ada pangkat atau berusia, tapi sebab Syam ni jenis ringan mulut. Tak kira orang tu berpangkat besar atau kecil, dia boleh berkawan dan bergurau dengan mereka. Jadi bila ikut kursus tu, kawan-kawan nak kenakan dia, terus cadangkan Syam jadi ketua. Yang lain pun terus setuju. Sebagai ketua, Syam kena datang paling awal. Sebelum masuk waktu berhimpun, dia mesti dah terpacak dulu dekat padang kawat dan dalam dewan. Malam pula dia mesti balik paling lewat. Lepas pastikan semuanya okey, selesaikan semua aduan dan dapatkan maklumat terperinci apa yang nak dilakukan esok paginya. Tentang balik paling lambat, memang dia kalah. Syam ni jenis yang suka tidur awal. Datang paling awal tak ada masalah sebab dia dah biasa bangun awal. Dia akan terbangun secara automatik setengah jam sebelum subuh. Satu lagi, kalau Syam lambat tidur, boleh menyebabkan dia tak boleh lelapkan mata sampai ke pagi. Masalah inilah yang akhirnya menyebabkan dia melalui satu pengalaman yang aneh. Disebabkan malam pertama tu ada banyak benda yang perlu dibincangkan dengan komandan khusus dan 2-3 orang facilitator, Syam terpaksa balik agak lewat ke dom. Tambahan pula, masa tu ada seorang peserta perempuan terpaksa pulang awal sebab ada ahli keluarganya tengah nazak. Selesai semuanya, jam dah dekat pukul 1:30 pagi. Disebabkan Syam ni selalu tidur sebelum pukul 11 malam, jadi dia susahlah nak lelapkan mata. Dia cuma dapat tidur lebih kurang 2 jam je. Lepas tu terus tak boleh tidur. Lebih kurang pukul 5 pagi, Syam buat keputusan nak pergi mandi dekat kolah sebelah bangunan dom. Kalau mandi pukul 5:30 pagi, mesti berebut-rebut nak guna gayung nanti. Sejuk mandi air kolah waktu macam tu. Mana tak sejuknya. Kem bina semangat ni terletaknya atas bukit dalam kawasan hutan pula tu. Dengan angin yang agak kuat, embun lagi, menyebabkan air kolah tu rasa macam air batu. Baru 3-4 gayung siram, Syam terdengar pintu bilik mandi dibuka. Lah, kau Haris, cepat mandi. Aku tak boleh tidur lah Syam, kejap lagi nak masuk subuh. Lebih baik mandi dulu. Dahsyat kau ni. Mentang-mentang lah dalam surat perkeliling tu kata bawa kain untuk mandi, kau bawa kain je, hitam pula tu. Kalau pakai seluar pendek macam aku ni kan senang. Haris tak menjawab, sebaliknya hanya tersenyum, kemudian masuk ke dalam tandas dekat hujung bilik mandi. Haris ni eksekutif bahagian pemasaran dekat Pulau Pinang. Dalam camp ni, dia ditempatkan dekat dom B, Syam pula dekat dom A. Syam sambunglah mandi semula. Disebabkan air tu sejuk sangat, Syam siram 7-8 gayung je, terus sabun, mandi dan bersyampu. Kemudian siram lagi 7-8 gayung. Bila dah pastikan badan dah cukup bersih, dia terus lap badan dengan tuala. Masa nak keluar dari bilik air tu, Haris ada lagi dalam tandas tu. Syam bersuara, "Res, aku balik dulu." Sampai dekat dom, Syam terus bersiap-siap nak solat. Masa tu dah ada beberapa orang kawan dia mula bangun. Kemudian seorang demi seorang keluar menuju ke bilik mandi. Selepas tu Syam terus melangkah keluar dari dom dan sebelum belok melepasi blok dom untuk ke surau, Syam toleh ke arah kawan-kawan yang tengah berjalan menuju ke bilik air. Tiba-tiba Syam terus berhenti dan terpaku dekat situ. Betul ke apa yang aku nampak ni? Syam pandang betul-betul ke arah beberapa orang peserta yang tengah berjalan ke bilik air itu. Terutama sekali peserta yang berada paling belakang sekali, jalan seorang diri sambil sangkut tuala dekat bahu. Syam perhati sampailah dia masuk ke dalam bilik air. Barulah Syam teruskan langkah menuju ke surau. Sambil melangkah tu,
Fikiran Syam jadi bingung. Lebih kurang 20 minit kemudian azan berkumandang dan mereka sama-sama solat subuh berjemaah. Lepas tu balik semula ke dom dan cepat-cepat bersiap untuk pergi ke padang kawat. Syam lah yang paling gelang kabut sekali sebab dia mesti sampai dulu sebelum peserta-peserta lain sampai. Ketua kan. Program hari itu memang memenatkan, berterusan sampailah kira-kira pukul 10.30 malam. Disebabkan terlalu letih, malam tu Syam tidur cepat. Lebih kurang pukul 11 malam. Letak je kepala, terus tidur. Sedar-sedar dah nak azan. Nasib baik kawan dikejut. Kalau tak subuh pun hanyut. Apa lagi kelang kabut Syam ke bilik mandi. Dekat situ bergegas-gegas pula masuk nak ke tandas. Kemudian berebutlah gayung untuk mandi dengan lebih 20 orang peserta tengah mandi. Pagi tu Syam antara orang yang paling akhir masuk ke surau. Masa tu dah nak solat. Selesai solat ada tazkirah disampaikan oleh imam lah dekat situ. Syam perasan dia nampak Haris asyik pandang dia je. Bila bertentang mata Syam senyum pada Haris. Haris membalas tapi timbul pelik sebab Haris balas senyum tu agak lambat. Wajah Haris nampak macam tengah fikirkan sesuatu. Apa pula yang difikirkan? Sebab dia lambat ke? Takkan sebab lambat dia pandang macam tu. Sebab lama tak jumpa kot. Tak mungkin sebab mereka bukan kawan rapat. Cuma kenal macam tu je. Akhirnya Syam abaikan. Walaupun dari hujung mata Syam nampak Haris bersandar dekat dinding surau sambil pandang ke arah dia. Syam biarkan je. Hari ketiga tu adalah hari terakhir mereka dekat camp tu. Petang program tamat dan mereka balik ke dom untuk kemas katil, kemas barang, tukar pakaian dan mandi. Lebih kurang pukul 5 petang lepas solat asar, mereka semua berkumpul sebelum berpisah. Sebagai ketua, Syam ucapkan terima kasih dan minta maaf kepada pihak camp, kawan-kawan dan syarikat. Kemudian mereka naik bas untuk pulang ke ibu pejabat. Lepas tu ambil kenderaan masing-masing untuk pulang ke rumah. Sebelum menuju ke kereta, Syam jumpa kawan-kawan dulu termasuklah si Haris ni. Masa mereka bersalam, Haris pandang Syam sama macam pandangan dia dekat surau semalam. Pandangannya macam ada pelbagai tanda tanya. Syam terus tanya Haris, kenapa dia pandang macam tu? Ada benda lah aku nak tanya dekat kau Syam. Dari pagi tadi lagi aku nak tanya, tapi tak sempat. Apa dia? Tanyalah. Syam, kau perasan tak? Aku asyik tengok kau masa dekat surau subuh tadi. Perasan? Kenapa? Kata Haris, sebenarnya dia pelik sebab pagi tadi dia pergi mandi awal. Masa tu baru pukul 4.50 pagi. Tak ada sesiapa dalam bilik air tu. Baru beberapa gayung siram kepada Haris nampak Syam masuk dalam bilik mandi. Kemudian mereka berbual kejap. Lepas tu Syam buka baju dan pakai kain hitam dan terus masuk ke dalam tandas. Haris terus mandi tapi Syam tak keluar-keluar sampailah Haris ni habis mandi. Bila nak keluar, Haris panggil Syam dan beritahu yang dia dah siap mandi nak balik ke dom. Tapi Syam senyap je. Apa yang Haris pelik ialah masa dia nak ke surau, tiba-tiba dia nampak Syam tengah terburu-buru nak ke bilik mandi dengan pakai kain pelekat, tuaris sangkut dekat bahu sambil bawa berus gigi. Sebab itulah bila Syam masuk ke surau, Haris jadi pelik. Satu perkara lagi, disebabkan mereka orang paling awal mandi, sepatutnya mereka berdua lah yang paling awal ke surau. Tapi subuh tadi Syam antara orang yang paling lambat sampai. Bila dengar cerita tu, Syam jadi bingung dan beritahu Haris, pagi tadi memang dia terlewat. Dia terbangun masa peserta lain semua dah bersiap-siap nak ke surau. Haris bersuara, habis yang aku nampak pagi tadi tu, siapa? Yang kau nampak tu bukan akulah. Memang sah kau. Kan kaki 5 dom kita terang. Aku nampak jelas. Memang 100% kau. Kemudian Syam cerita pula pada hari yang dia alami masa hari kedua mereka dekat dom tu. Perkara yang sama terjadi pada Haris. Haris pula jadi bingung dan bersuara, Syam, aku tak mandi awal subuh tu. Aku bangun masa orang dah ramai ke bilik mandi. Satu lagi, aku tak guna kain sarung hitam untuk mandi. Aku guna seluar pendek. Syam dengan Haris masing-masing jadi bingung. Lebih-lebih lagi lepas Syam cerita, dia ada nampak Haris ke bilik mandi masa dia berjalan nak ke surau pada subuh kedua mereka dekat camp tu. Memang Syam yakin 100% itu Haris. Sebab itulah langkah dia terhenti dan perhati Haris hingga sampai ke dalam bilik mandi tu. Kalau begitu, maknanya ada sesuatu yang menyerupai mereka. Sebelum berpisah, Haris ingatkan dua perkara, iaitu, Syam, kau perasan tak? Ada kain hitam yang sentiasa tergantung pada pintu tandas bilik mandi tu. Kain tu sentiasa basah dan digantung dari dalam. Macam ada orang dalam tandas tu. Tapi bila dibuka, tak ada orang. Ya, aku perasan. Satu lagi, kau ingat tak? Ada instruktor yang beritahu kita supaya jangan cakap takbur, jangan buat maksiat, jangan buang benda-benda menajis dan kotor di sebarangan tempat. Sebab kawasan camp kita tu keras.
Kau ingat tak? Ya, aku ingat. Kalau macam tu. Okey, itu dia 5 kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Kalau anda suka dengan video ni, boleh tengok video sebelah ni pula. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.